Okey, hai, Assalamualaikum dan salam hormat buat anda semua yang berada di Nizam Malik Page. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya. Pada pagi ini, kita akan bersama-sama untuk mengadakan satu sesi bacaan Yasin yang julung kalinya kita adakan bersama dengan tim Saham Masri. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita mohon dengan kehendak Ilahi, dengan semoga pagi kita dipermudahkan, semoga hari kita akan lebih lancar, akan dimurahkan rezeki dan terus berjaya pada masa yang akan datang. Buat julung kalinya sebenarnya kami di Saham Masri dan juga di
Wealth Academy Sdn Bhd mengadakan satu sesi surah Yasin live yang akan dipimpin oleh Ustaz Elin Eminin. InsyaAllah dengan tajuk tazkirahnya pada pagi ini iaitu jemputan rezeki dengan memberi. Jemputan rezeki dengan memberi. Jadi kepada anda yang berada di Nizam Malik Page, mohon untuk anda sharekan live ini, bantu saya untuk tekan button like, tekan button love dan sharekan dulu live ini kepada lebih ramai orang dekat luar sana. Jadi kepada anda yang sedang mendengar, yang berada dalam sesi pada pagi ini, saya nak ucapkan terima kasih dan sangat seronok kerana bersama dengan anda. Happy saya melihat anda pada pagi-pagi ini. Jadi kepada anda yang sedang mendengar, boleh tak komen dekat ruangan komen di bawah? Jelas. Kalau anda dengar suara saya dengan jelas, anda komen jelas dekat ruangan komen di bawah. Saya nak dapatkan respon terlebih dahulu sebelum saya pas saya punya sesi pada pagi ini kepada Ustaz untuk memimpin bacaan Yasin pada pagi ini. Boleh ke boleh? Alright, so kepada anda yang sedang menonton, yang sedang mendengar sesi pada pagi ini, boleh komen jelas tak? Yang dah share tu, terima kasih kepada anda. Yang dah tekan button like dan tekan button love dan dah sharekan sesi pada pagi ini. Terima kasih saya nak ucapkan. Alright, so ini merupakan buat kali pertama. InsyaAllah kami di Saham Asri, kita akan bersama dengan Ustaz Elin Eminin akan adakan sesi ini setiap minggu, mungkin dalam masa 2 ke 3 minggu, mungkin 4 minggu. Pada masa yang akan datang kita akan sentiasa mengadakan sesi seperti ini, insya-Allah setiap hari Khamis pada waktu pagi pukul 8 pagi, dan kita akan dengarkan sedikit tazkirah daripada daripada Ustaz Elin Eminin. So dengan segala hormatnya saya mempersilakan dan memberikan mic ini kepada Ustaz Elin Aminin. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum terima Ustaz. kasih. Apa khabar? Waalaikumsalam Alright. warahmatullahi wabarakatuh. Dapat didengar suara saya dengan jelas? Jelas. Ramai komen jelas Ustaz. Pagi ni kita Okey. ada yang menonton ni yang komen jelas, ramai yang respon kepada kita. So Ustaz dah ready ya, kita akan pass kepada Ustaz dan Ustaz akan lead bacaan Yasin bersama-sama dengan semua tim Saham Asri. Kita ada semua hari ni. Daripada team management dan juga tim Saham Asri sendiri. Kita ada pada pagi ini. InsyaAllah Ustaz akan lead dan akhirnya Ustaz akan terus dengan tazkirah. Betul Ustaz? Betul, Baik, insya-Allah. insyaAllah. Okey. Itu saja. Terima kasih. Saya undurkan diri dulu Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi ini dengan anjuran daripada Wealth Academy Sdn Bhd, terima kasih kepada Faizal, terima kasih juga kepada Tuan Nizam Malik sebagai founder kepada Wealth Academy Sdn Bhd dan semua keluarga besar Wealth Academy Sdn Bhd, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton di laman Facebook Nizam Malik pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan tanpa kita bersembang panjang lagi, kita akan terus kepada surah Yasin. Diharap tuan-tuan dan puan-puan dapat membuka mushaf masing-masing Al-Quran dan lihat pada surah Yasin. Kita akan bacakan dari ayat yang pertama sehingga ke akhir surah insya-Allah. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pertama dan terutama kita sama-sama mengucapkan syukur dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan terutama yang sedang menyaksikan secara langsung dari page Nizam Malik. Mudah-mudahan pada pagi ini kita berada dalam lembayung rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk kita pada pagi ini ialah memberi menjemput rezeki. Memberi ni kita tidak menceritakan tentang apa yang diberi, tetapi kita menceritakan kenapa dan bagaimana perlunya ada jiwa memberi. Sekalipun tak ada sesuatu yang kita berikan, tetapi kita perlu membentuk jiwa kita, jiwa seorang pemberi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak mulakan dengan satu kisah. Mungkin saya boleh sharekan kisah ni. Paparan saya nampak tak sekarang ni? Nampak Boleh nampak insya-Allah Baik, kita lihat kita tengok pernah berlaku satu ketika di mana ada seorang wartawan, dia ingin menemuduga interview kepada tiga orang yang sedang bekerja. Tiga orang yang sedang bekerja di satu tapak pembinaan. Dia nak tanya kepada tiga orang ni tentang apa yang tiga orang ni lakukan. Maka wartawan ni dia nak tanya kepada tiga orang ni, nak tahu kenapa mereka bertiga ni berada di tapak pembinaan. Kenapa mereka berada di situ. Maka ditanya kepada orang yang pertama. Dia tanya kepada pekerja yang pertama, dia kata, "Encik, boleh saya tahu Encik datang sini, berada di sini kerana apa?" Dia kata, "Saya memang bertugas bekerja dekat sini." Kemudian dia tanya, "Encik, kenapa Encik bekerja di sini? Kenapa Encik bekerja di tapak pembinaan ni?" Maka pekerja yang pertama ni jawab, dia kata, "Saya datang sini, saya terpaksa. Saya dah tak ada pilihan. Saya dah tak ada kerja dan kemudian saya datang sini, saya dapat kerja dan saya terpaksa." Maka orang yang pertama ni jawab dengan jawapan, "Saya terpaksa." Maka bagi orang yang kedua pula, pekerja yang kedua ditanya dengan soalan yang serupa. Dia tanya, "Tuan, kenapa tuan datang berada di sini, di tapak pembinaan bekerja dengan kerja yang berat ni? Dalam suasana tengah hari yang sangat panas ni." Dia kata, "Saya datang sini, saya berada di sini sebab saya nak mencari rezeki. Untuk cari makan, untuk memberikan anak dan isteri saya makan. Sebab saya perlukan makanan. Jadi mereka kat rumah, kalau saya tak bekerja, macam mana saya nak cari makan?" Jadi mereka yang pertama kata terpaksa. Yang kedua kata sebab saya nak cari makan. Kemudian berpindah kepada orang yang ketiga bila ditanya, "Kenapa Encik datang bekerja dekat sini? Encik bekerja di tempat tapak pembinaan yang sangat panas, yang kerjanya pun berat." Maka pekerja yang ketiga ni dia memberi jawapan yang menyebabkan wartawan tu rasa terkejut. Dia rasa terkejut dengan jawapan orang tu. Apa dia jawab? Dia kata, "Saya sebenarnya datang kat sini, saya sedang membina negara saya." Tuan bayangkan, Encik bayangkan, kalau saya tak bina bangunan ni, bagaimana pentadbiran negara nak berjalan? Jadi wartawan bila dengar jawapan pekerja yang berada di tapak pembinaan dengan cara jawapan, "Saya sedang membina negara."
saya sedang berikan sesuatu sumbangan kepada negara saya. Saya sedang membuat sesuatu yang penting supaya pentadbiran negara saya berjalan dengan lancar. Dan memang bangunan tu pun memang bangunan pentadbiran yang akan digunakan oleh pihak kerajaan untuk mentadbir negara. Tetapi cara jawapan dia tu berbeza dengan orang yang pertama dengan orang yang kedua. Jadi apakah yang membezakan antara orang yang pertama dengan orang yang kedua ni dan juga orang yang ketiga? Yang membezakannya ialah dari segi pekerjaan yang mereka alami sama. Yang pertama dia buruh, yang kedua juga dia buruh, yang ketiga dia juga adalah seorang buruh yang sedang berada di tapak pembinaan. Apa kesamaan yang lain? Mereka bekerja mungkin 8 pagi sehingga 6 petang, pekerja yang kedua pun sama, pekerja yang ketiga pun sama. Tetapi apakah yang membezakan di antara mereka? Kalau kita fikirkan dari sudut upah mungkin sama, gaji mungkin sama, bentuk kerja mungkin sama, waktu bekerja mungkin sama, tetapi yang membezakan mereka ialah jiwa mereka. Jiwa mereka ketika membuat sesuatu perkara. Jadi berbeza antara pekerja pertama, kedua dengan ketiga. Pekerja pertama dengan pekerja kedua, dia datang bekerja, berkhidmat dekat situ. Dia berada, dia melakukan pekerjaan tersebut. Bukan mesti pekerjaan saja, dia membuat sesuatu kerja dengan mindset, dengan keinginan, dengan cara fikir, aku nak terima sesuatu. Aku datang, aku nak dapat gaji. Aku datang kerana aku nak terima peluang. Aku datang untuk terima. Aku datang untuk terima, untuk dapat. Maka orang yang mempunyai jiwa begitu, ketika dia membuat apa sahaja kerja, sama ada kerja dalam pekerjaannya secara profesional, ataupun kerjanya dalam aktiviti hariannya, tak kisahlah. Dia membasuh kereta ke, dia memasak ke, dia pergi berjalan ke, apabila dia mempunyai cara fikir hanya untuk menerima apa yang aku dapat, aku buat ni apa yang aku dapat, maka berbeza dengan cara fikir orang yang membuat apa saja pekerjaan, tetapi cara fikirnya ialah apa yang boleh aku beri. Jadi pekerja yang ketiga ni, bila ditanya kenapa Encik berada di tapak pembinaan dia, lalu dia katakan, saya sedang memberikan sumbangan kepada negara saya sedang membina negara saya, maka itu adalah jawapan yang berbeza bagi orang yang mempunyai jiwa suka untuk memberi. Kesannya berbeza, caranya berbeza dan prinsipnya juga akan memberikan kesan yang berbeza juga. Baik, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi kepada selanjutnya. Kita lihat sedikit apa yang pernah berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita nak lihat betapa memberi tu bukan mesti kita ada duit, bukan mesti kita kaya, tetapi memberi itu adalah satu pembentukan jiwa yang penting dalam kehidupan kita. Semakin seronok kita memberi, sebenarnya semakin indah kehidupan kita. Kita tengok kepada apa yang ada dalam sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seorang nabi, dia seorang rasul. Tetapi kalau kita lihat dalam tempoh sebelum diutuskan menjadi seorang nabi, sebelum diutuskan menjadi seorang rasul, kira-kira kalau kita sebut umurnya bawah 40 tahun. Bawah 40 tahun, daripada umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai kepada umur 40 tahun, ada 2 fasa penting yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melalui fasa bersama pak ciknya dan juga bersama dengan isterinya. Pak ciknya yang saya maksudkan ialah Abu Talib, isteri yang saya maksudkan ialah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Dalam 2 tempoh ini, dalam 2 fasa ini, kehidupan bersama dengan Abu Talib dan kehidupan bersama Khadijah radhiyallahu anha, antara aktiviti penting baginda Nabi SAW ialah perniagaan, dalam erti kata lain perdagangan. Baik. Apa hikmah seorang Nabi kehidupan awal sebelum kerasulannya terlatih dengan perniagaan? Apa hikmah dia? Ketika dia meremaja bersama dengan Abu Talib, dengan ditunjukkan, diajarkan, dididikkan, dibimbingkan melalui dengan perniagaan, dan kemudian ketika dia meningkat belia, dia bersama dengan Khadijah terlibat dalam perdagangan dan juga perniagaan, sehingga menjadi asbab jodoh mereka berdua dengan disebabkan latar belakang perniagaan. Baik, apa yang ada sebenarnya di sebalik Rasulullah itu berniaga? Apakah semata-mata bila kita ceritakan Rasulullah berniaga tu maknanya kita nak cerita berapa banyak untungnya Nabi? Bukan.
Memang perniagaan Rasulullah menguntungkan. Memang perniagaan Khadijah tu menguntungkan. Tapi apakah untung tu adalah subjek besar di sebalik sejarah perniagaan yang terlibat, yang Nabi terlibat? Jawapannya bukan itu subjek besar. Apakah kerana dengan perniagaan tu nak ceritakan betapa Nabi ni banyak kabel, banyak kenalan. Dekat Syam kenal orang, dekat Mekah kenal orang, dekat perjalanan kenal orang, sehingga dia banyak link-link perniagaan. Sebenarnya itu perkara penting dalam perniagaan, tapi bukan itu sebenarnya. Bukan itu. Apakah nak menceritakan tentang betapa luasnya pengalaman Nabi sehingga Nabi ni boleh jadi orang yang pembimbing kepada Abdul Rahman bin Auf, Nabi boleh jadi pembimbing perniagaan kepada siapa? Osman bin Affan, yang toke-toke kaya ni di kalangan para sahabat. Apakah nak menceritakan pengalaman Nabi tu menjadi sandaran sahabat dalam urusan perniagaan? Sebenarnya pengalaman tu penting dan Rasulullah mempunyai pengalaman, tetapi itu bukan yang terutama. Baik, di sebalik perkara tersebut, ada sebahagian ulama mengatakan yang terutama di sebalik apa yang Nabi laksanakan ialah nak menceritakan tentang bagaimana seseorang yang sebentar lagi bila umurnya 40 nak diutus sebagai seorang rasul, tetapi dilatih dari mudanya mempunyai mindset memberi. Orang yang berniaga, dia perlu banyak memberi. Dia berikan tenaga dia, dia berikan modal dia, dia berikan usaha dia, dia berikan idea dia, banyak. Dalam keadaan dia terpaksa keluarkan macam-macam tentang diri dia, dia terpaksa memberi, tetapi dia belum tentu dia mendapatkan imbalan dan juga pulangan yang menjanjikan. Belum tentu. Maka mindset inilah nak dipilih, nak dilatih oleh Allah dalam rahsia tarbiyah, hikmah di sebalik terdidiknya Rasulullah melalui perniagaan. Bila sampai saja diutus menjadi seorang Rasul, umurnya 40 tahun, semua elemen memberi sebelum menerima dipindahkan, ditransferkan dalam memikirkan urusan-urusan akhirat. Ketika berpindah dalam hal menceritakan tentang urusan akhirat, kalau kita lihat dalam banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan keakhiratan dan ibadah, semuanya bertitik tolak kepada banyak memberi. Orang melaksanakan solat, apa yang kita kena beri? Beri tenaga, beri masa, beri tumpuan, beri bacaan, beri kekhusyukan, beri kesungguhan, berikan komitmen. Ganjaran dia bila? Kita tak tahu, tak nampak. Benda yang kita sendiri tak nampak, apa ganjaran dia? Tetapi kita yakin dia ada. Macam mana apa yang akan kita terima? Perkara itu terbentuk di dalam pengajian agama kita. Baik, tapi rahsianya ialah hikmah di sebalik Rasulullah terlibat dengan perniagaan itu ialah bukan semata-mata soal keuntungan, bukan semata-mata soal pengalaman, bukan semata-mata soal kekayaan, bukan semata-mata soal jodoh sehingga baginda Nabi berjodoh dengan Khadijah, tetapi ada sesuatu yang lebih utama, nak membentuk karakter dan jiwa suka memberi, senang memberi dan seronok memberi. Akhirnya terlatih dengan jiwa memberi, berikan modal, berikan bakat, berikan keupayaan, berikan kebolehan, berikan kejujuran, al-amin, berikan amanah. Maka dengan sebab demikian, asbab daripada bertemulah jodoh dengan wanita yang sangat indah dan sangat baik, Khadijah Al-Kubra, dan terlatihlah Rasulullah dengan jiwa seperti itu kerana Rasulullah telah diwafatkan ayah dan ibunya lebih awal ketika baginda masih kecil. Maka itulah jiwanya memberi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dalam soal perkara dunia dan hal-hal yang perkara yang berkaitan dengan akhirat, untuk mendapatkan kedua-dua kebaikan, pastinya melalui jalan banyak memberi. Dua-duanya. Sebab kita inginkan dua-dua. Dua-dua ni kita bukan nak seimbang. Ada orang dia fikir dunia dengan akhirat kita kena seimbang. No. Dunia dengan akhirat kita bukan nak seimbang. Tak perlu seimbang. Kalau seimbang maknanya kita buat perkara dunia, kita abaikan akhirat. Kemudian bila kita buat akhirat, kita abaikan perkara dunia. No. Dunia dengan akhirat bukan untuk diseimbangkan. Tetapi dunia dan akhirat perlu disepadukan. Apa makna sepadu? Sepadu ialah setiap perkara dunia yang kita buat, kita beri habis-habisan, tetapi dalam perkara dunia, akhirat dijaga. Contoh, kalau orang terlibat dengan sukan, terpulang kamu nak sukan, tetapi perkara akhirat jangan ditinggal. Sukan jangan dijadikan judi. Sukan jangan sampai mengabaikan solat. Sukan jangan sampai mengabaikan tentang aurat. Itu maknanya orang yang bersukan tetapi ada akhirat di dalam urusan dunia sukannya. Orang dalam perniagaan duniawi.
Siapa tak ingin kaya dengan perniagaan? Saya kalau terlibat dengan perniagaan, saya juga ingin kaya. Saya juga ingin namanya mewah. Saya juga inginkan keuntungan yang besar. Tetapi dalam keuntungan yang besar, zakat jangan dilupakan. Penipuan jangan dilakukan. Riba jangan terlibat. Maka perkara-perkara tersebut ialah bergerak untuk mendapatkan dunia, tetapi tidak memisahkan akhirat, disepadukan dengan kepentingan akhirat dalam urusan dunia. Sama juga orang yang melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan akhirat. Amalan akhirat. Hatta kalau sekarang ni dalam suasana orang melaksanakan ibadah haji, hatta nak melaksanakan ibadah haji pun dunia tidak boleh diabaikan. Apa contoh perkara dunia yang tidak boleh diabaikan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji? Salah satu daripadanya ialah keluarga yang ditinggalkan. Jika dia bermusafir melaksanakan haji, keluarga yang ditinggalkan yang menjadi tanggungannya. Pastikan sepanjang perjalanan dia permusafirannya 1 bulan, 40 hari, 60 hari, pastikan dalam tempoh tersebut keluarga yang ditinggalkan ada perbekalan untuk mereka makan selama dalam tempoh tersebut. Sedangkan makan-makan ni perkara dunia. Tempat tinggal, kemewahan, kesenangan dan juga keselesaan itu hal-hal yang duniawi. Dalam dia nak mendapatkan akhirat, maka perkara duniawi jangan sampai mestilah didokong sama, dipikul sama supaya penyepaduan antara dunia dan akhirat dapat dilakukan dalam setiap apa yang kita laksanakan. Mindset dia ialah banyakkan memberi dalam urusan dunia, banyakkan memberi dalam urusan akhirat. Baik, kita lihat sekejap. Kita tengok dalam bab perkara akhirat. Contohnya, agama kita melatih kita supaya kita mempunyai jiwa memberi, seronok memberi dan suka memberi. Solat memberi. Zakat kita beri. Kita dah dapat banyak-banyak keuntungan, simpanan dan sebagainya, sampai masa kita kena beri. Sampai masa kita perlu memberi, malah hukum dia wajib. Puasa kita kena beri tenaga kita, beri kesungguhan kita, beri khusyuknya kita, beri tumpuan dan penjagaan diri kita supaya mengelakkan diri daripada terbatal puasa kita. Haji lebih banyak dalam urusan memberi, harta beri, kemudian tenaga beri, kemudian masa beri. Orang yang pergi haji 40 hari kena bercuti. Kalau berniaga 40 hari mungkin tak terlibat dengan perniagaan sepanjang dia melaksanakan ibadah haji. Maka dia kena beri dan memberi. Urusan akhirat. Sama juga kalau kita nak dapatkan perkara dunia, maka kita juga mesti mempunyai minda memberi. Kalau kita mempunyai mindset dan cara fikir memberi, insya-Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Macam mana kita nak beri? Adakah perkara dunia ni maknanya kita kena beri duit? Tidak mesti duit. Antaranya ialah memberi tenaga. Kita beri tenaga kita dengan sungguh-sungguh. Itu maknanya mempunyai jiwa memberi. Ada orang memberi idea yang banyak. Sedangkan idea dia mempunyai nilai yang besar. Tetapi dia beri idea dia. Ada orang dia mungkin idea dia sederhana. Tenaga dia tak banyak. Tapi dia berikan komitmen dia. Berikan semangat untuk dia konsisten dalam urusan pekerjaan yang buat. Orang yang suka memberi, insya-Allah rezekinya akan melimpah ruah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah urusan akhirat yang kita tidak nampak pun, dengan kita memberi, banyak memberi, insya-Allah Allah akan berikan ganjaran yang banyak di akhirat nanti. Apalagi perkara dunia yang sudah ada di depan mata, yang kita nampak. Kalau duit, kita nampak duit. Kalau rumah besar, kita nampak rumah besar. Benda yang nampak-nampak. Maka kalaulah kita jadi orang yang suka memberi dalam urusan-urusan untuk kita capai dalam perkara duniawi, insya-Allah dengan mindset yang sedemikian, Allah akan memberikan kemurahan rezeki kepada kita. Saya tutup dengan satu kisah yang berkaitan dengan seorang sahabat Nabi SAW. Dikatakan beliau ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali mempunyai isteri, nama dia Sayyidatina Fatimah. Suatu ketika Fatimah sedang mengandung. Maka Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, isterinya rasa ingin nak makan satu jenis buah. Lalu ketika dia ingin nak makan satu jenis buah tersebut, maka dia beritahu dengan suami dia. Dia kata, "Abang, saya ingin nak makan buah sekian-sekian." Jadi Sayyidina Ali kata, "Saya ni tak pasti, saya ni ada duit ke tak ada duit nak beli buah tersebut." Lalu dicari dalam rumah. Tiba-tiba terjumpa sekeping duit. Kira-kira kalau nak beli buah tersebut, dapatlah beli 1 biji. Buah apa tak disebutkan, wallahu alam. Buah apa tak disebutkan, tapi buah. Nak makan, orang mengandung nak makan. Maka Sayyidina Ali kata, okeylah, dengan ada duitnya ni,
saya pergi ke pasar, saya akan cuba dapatkan. Lalu Saidina Ali pun pergi. Ketika dia sampai ke pasar, dia pun dapatkan buah apa yang dia nak dapatkan. Lalu dia masukkan dalam bekas. Mungkin bekas tu kita sebutkan satu plastik itulah. Mungkin bukan plastik tapi kantung lah. Lalu dia pun bawa. Dalam perjalanan balik, dalam perjalanan pulang, tiba-tiba terserempak dengan orang miskin. Dalam perjalanan tu, tiba-tiba terserempak dengan seorang miskin. Jadi orang miskin ni minta. Dia kata, "Tuan, tolong saya Tuan, saya orang miskin, saya lapar. Boleh tak Tuan berikan saya sedikit makanan?" Lalu kata Saidina Ali, saya ni sebenarnya tadi memang betul saya ada beli makanan, saya beli buah. Tapi buah ni 1 biji saja. Kata orang miskin ni, "Tuan, boleh tak saya minta sikit?" Kata Saidina Ali, "Sebenarnya buah ni bukan untuk saya. Saya beli untuk isteri saya sebab isteri saya mengandung. Dia ingin nak makan buah ni." Lalu kata orang miskin ni, "Tuan, isteri Tuan cuma mengandung saja. Saya ni lapar, saya orang miskin." Lalu bila Saidina Ali tengok orang miskin tersebut, Saidina Ali pun fikir, okeylah, tak apalah. Dia potong 2, buah tu dibelah kepada 2 bahagian. Separuh dibagi orang miskin, separuh bakinya dia bawa balik. Lalu Saidina Ali setelah beri separuh daripada buah tu, dia pun meneruskan perjalanan. Berjalan. Tiba-tiba terserempak dengan satu orang lagi. Satu orang lagi, dia ni adalah musafir. Musafir yang putus belanja, habis duit belanja ni untuk tak ada duit. Orang yang putus belanja, orang musafir, Ibnus Sabil yang putus belanja dalam perjalanan. Mereka ni bukan saja layak, boleh dan sesuai terima sedekah. Malah mereka ni masuk dalam golongan asnaf, boleh menerima zakat. Jadi bila orang yang musafir yang putus belanja ni, dia nampak Saidina Ali bawa ada barang seolah-olah makanan, lalu dia tegur, dia kata, "Tuan, saya ni orang musafir, saya dah putus belanja. Boleh tak saya minta apa-apa makanan?" Kata Saidina Ali, "Saya ada tapi buah ni separuh aja." Dia kata, "Boleh tak Tuan beri kepada saya lapar sangat, saya dah putus belanja, saya orang musafir ni." Kata Saidina Ali, "Saya ni sebenarnya yang setengah ni untuk isteri, bukan untuk saya sebenarnya. Isteri saya ni mengandung, dia ingin nak makan buah ni." Lalu kata orang ni, dia kata, "Tuan, isteri Tuan tu cuma mengandung saja. Dia tak kelaparan, dia tidak kebuluran, tapi saya musafir putus belanja, saya lapar sangat, saya dah tak ada apa nak makan." Lalu Saidina Ali dengan penuh rasa lapang hati, dia pun beri, baki separuh buah tu dia beri juga. Bayangkan, orang yang dia, Saidina Ali, terkenal sebagai orang yang tidak mempunyai harta yang banyak, orang miskin lah kita sebutkan. Dalam keadaan dia miskin, dalam keadaan duit yang terhad, dalam keadaan isterinya sangat ingin makan buah tersebut, dalam keadaan dia balik tu dengan harapan oleh isteri untuk bawa, tetapi kemiskinan Saidina Ali, lihat orang miskin, kesusahan Saidina Ali, keinginan yang besar oleh isteri, kesungguhan seorang suami dalam nak menunaikan hasrat seorang isteri, tapi tidak mematikan jiwa memberi yang ada dalam diri Saidina Ali karramallahu wajhah. Bayangkan. Dia bukan soal siapa banyak duit, siapa kaya, siapa boleh bagi bagus, bukan. Dia soal ada tak jiwa itu. Baik. Setelah Saidina Ali beri kepada orang tersebut, dia pun meneruskan perjalanan. Bila dia meneruskan perjalanan, sampai ke rumah, bila dia beri salam, "Assalamualaikum", maka isterinya jawab, isterinya buka pintu, isterinya tengok Saidina Ali balik tanpa bawa apa-apa, isteri dia senyum. Isteri dia senyum. Tuan-tuan ni ada tak di Facebook, ada tak orang lelaki ni yang mengikuti? Kita ni kalau isteri pesan beli sos tomato dengan beli sos tiram, kalau balik tak bawa, agak-agak macam mana orang perempuan jangan jawab, diam dulu. Orang lelaki je jawab. Tolong jawab di ruang komen. Tuan-tuan kalau balik, isteri pesan, "Bang, beli sos tiram 1, beli sos cili 1. Katalah kita balik bawa juga, tapi terbawa balik kicap. Agak-agak dia punya nada dia kat pintu dah apa. Wallahualam, saya tak tahu. Itu isteri tuan-tuan lah. Isteri saya okey, insya-Allah. Baik, cerita je ni. Bila dia balik tu, buka pintu tengok, isteri dia senyum. Jadi Saidina Ali pun terkejut juga. Tak ada tanya mana buahnya apa semua. Isteri dia senyum. Lalu Saidina Ali masuk ke dalam rumah, menuju ke dalam rumah. Tiba-tiba dia tengok dalam rumah, buah yang serupa, sama jenis, ada 9 biji. Ada 9 kat rumah. Kalau katalah kat dapur, tengok kat dapur, ada 9.
Lalu Sayyidina Ali tanya kepada isteri dia, macam mana ada 9 ni? Dengan makna daripada mana datang 9 ni? Sayyidatina Fatimah faham lain. Dia faham seolah-olah suami dia tanya, kenapa tak 10? Kenapa jadi 9? Jadi dia faham lain. Jadi senang dia tanya, macam mana tinggal ada 9? Dia kata pula, dia faham, suami aku agaknya tanya kenapa tak 10. Lalu Sayyidatina Fatimah pun jawab, kata dia, bang, tadi masa abang dalam perjalanan ke pasar, tadi tiba-tiba ada orang hantar, saya tak kenal siapa, dia hantar 10 biji buah yang itulah buah yang ada sampai. Hantar 10. Sebelum abang sempat sampai ke rumah, saya dah makan 1 biji. Wah, betul. Patut dia senyum. Dia dah makan 1 biji. Bila Sayyidina Ali, dia dengar kata-kata isteri dia, dia teringat satu ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Sesiapa yang datang melaksanakan, melakukan, memberi komitmen untuk membuat bil hasanati, maka dia buat dengan satu kebaikan, maka Allah akan gandakan 10 kali ganda atas apa yang dia laksanakan, yang dia berikan. Jadi dia teringat ayat tersebut, tetapi dia mempunyai jiwa memberi. Dengan keyakinan kepada Allah, akhirnya memberi 1 biji buah kepada 2 orang miskin yang dalam perjalanan balik ke rumah. Rupanya Allah perlihatkan tanda kekuasaan Allah. Dia belum sampai ke rumah tempat dia menginap, Allah berikan 10 kali ganda daripada apa yang dia inginkan ketika dia pergi ke pasar. Dia bukan soal bila dibalas. Dia bukan soal berapa banyak kita beri. Dia bukan soal bagaimana cara kita memberi. Tetapi dia lebih kepada apa yang ada di dalam hati kita dalam membentuk jiwa kita memberi. Bukan mesti saja harta dan wang, tetapi komitmen, kerjasama, semangat dan sebagainya. InsyaAllah. Mungkin Sayyidina Ali dibayar cash hanya 1-2 minit selepas dia memberi. Tapi mungkin ada orang Allah balas selepas 10-20 tahun, tiba-tiba dia dapat satu nikmat yang terlalu besar, mungkin sebab dia memberi nilai yang kecil pada 20-30 tahun lepas yang dia pun mungkin dah tak ingat. Yang mustahak ialah bukan soal jumlah, tetapi soal jiwa memberi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, itulah yang ingin saya kongsikan pada pagi ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Wealth Academy Sdn Bhd, kepada semua anda yang telah menonton di Facebook Nizam Malik, yang sedang menonton, yang bakal menonton, yang saya fikir mungkin nak menonton kali kedua dan juga kali yang ketiga. Pastikan tekan button like tu. Kalau tak boleh juga, tukar keypad, tekan lagi sekali. Kalau tak boleh juga, ganti handphone saja, tukar. Yang penting dia boleh tekan button like dan tekan button share di situ. InsyaAllah akan dapat liputan yang luas. Wassalam, dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah. Dan saya serahkan semula kepada Faizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita dengan sedikit tazkirah dan juga bacaan Yasin yang dipimpin oleh Ustaz Elin Aminin. Saya doakan semoga anda yang sedang menonton di Facebook page Nizam Malik ni dipermudahkan urusan, diberikan keyakinan dan terus maju jaya. Dan banyak sebenarnya learning point yang saya belajar pada pagi ini. Kalau anda dapat sedikit sebanyak learning point, ada apa perkara yang anda belajar pada pagi ini, anda boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Saya dapat 3 perkara yang saya fikir sangat-sangat bagus untuk kita letakkan pada diri kita. Yang pertama berkaitan tentang bekerja, tentang menerima dan memberi tu, kan? Tentang mindset nak menerima atau kita nak jadi seorang mindset yang memberi. Yang kedua berkaitan tentang dunia dan akhirat ni sebenarnya kita tak boleh buat balance. Ustaz cakap tadi kan. Saya pun macam okey. Maknanya kita tak boleh buat balance, tak boleh balancekan dia. Perkataan yang lebih tepat adalah kita kena menyatu padukan dia. Letak sekali. So ini perkara yang ramai orang kat luar sana mungkin dia tak dapat, mungkin tak faham. So dia boleh improve lagi, boleh perbaiki lagi dari semasa ke semasa. Dan yang ketiga dan terakhir sekali berkaitan tentang kisah Saidina Ali dan juga seorang yang miskin tadi. Saya sangat tertarik bila dia memberi 1 kali, Allah akan balas lebih daripada itu, mungkin 10 kali, dan banyak lagi yang mereka akan dapat, bukan pada hari itu, mungkin nanti bila-bila masa yang akan datang. So itu sedikit sebanyak tazkirah daripada Ustaz. Kalau anda dapat sedikit learning point ataupun perkara yang anda pelajari pada pagi ini, anda boleh komen dekat ruangan komen.
Saya nak tengok peramai di kalangan anda yang berada pada sesi pada pagi ini dapat sedikit info, dapat sedikit knowledge dan dapat sedikit semangat pada pagi-pagi ini. Okey, alhamdulillah kita dah berakhir pada sesi pagi ini dalam majlis Surah Yasin live dipimpin oleh Ustaz Elite Aminin bersama dengan Wave Academy Sdn Bhd dan tim Saham Masri. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Saya doakan semua sekali yang menonton pada pagi ini secara live ataupun secara ulang tayang nanti anda akan dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan terus dapat bersama dengan kita di Facebook page Nizam Malik. Kita akan go live lagi pada setiap minggu hari Khamis pada pukul 8:30 pagi. InsyaAllah kita akan bersama dengan tim Saham Masri dan Wave Academy Sdn Bhd dan Ustaz Elin Aminin. Okey, so saya rasa itu saja daripada saya dan semua daripada tim Saham Masri. Kita undurkan diri, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.